Pelajar, kita akan sambung sedikit berkaitan dengan penfaktoran menggunakan kaedah darab silang. So, minggu lepas kita sudah sentuh sikit berkaitan dengan pendarapan darab ataupun penerapan silang. Darab silang. Ini penfaktoran menggunakan kaedah darab silang. Okey, kita sambung sedikit tentang ini. Okey, mula-mula contoh yang pertama, faktorkan ungkapan berikut. Mula-mula kita cari faktor-faktor. Awak cari faktor-faktor bagi 14. Kita cari faktor-faktor bagi 14. Faktor-faktor bagi 14 ialah ini. Berapa darab berapa 14? 1 darab 14 ialah 14. Lepas tu 2 darab 7 ialah 14. Jadi faktor-faktor bagi 14 ialah 1, 2, 7 dan 14. Ada 4 nombor sahaja. Lepas tu langkah pertama awak cari faktor-faktor bagi 14. Ini adalah ungkapan algebra yang ada 3 sebutan. Apabila awak nampak ungkapan algebra yang ada 3 sebutan, sebutan pertama pemboleh ubah yang ada kuasa 2. Maksudnya pemboleh ubah ini kuasanya kuasa 2. Lepas tu sebutan kedua, pemboleh ubah X ini hanya kuasa 1 dan pemboleh ubah ketiga ini adalah nombor. Kalau kamu nampak ungkapan yang bentuk macam ni, awak kena guna kaedah darab silang untuk selesaikan. Maksudnya kamu kena faktorkan ungkapan ini guna kaedah darab silang. Langkah pertama, cari faktor-faktor bagi 14. Sebab sini bagi nombor 14, jadi kita cari faktor-faktor bagi 14. Mula-mula saya cari, okey, berapa darab berapa 14? 1 darab 14 ialah 14. Kemudian 2 darab 7 ialah 14. Saya dapat ini faktor-faktor bagi 14. Kemudian kita cari hasil tambah dan hasil tolak. Hasil tambah dan hasil tolak bagi kedua-dua pasangan nombor. Pasangan nombor yang pertama ialah 1 dengan 14. Jadi kalau 1 tambah 14 kita dapat 15. Betul. Awak boleh ambil 1 tambah 14 ataupun 14 tambah 1. Dapat jawapan 15. Kemudian kita cari hasil tolak. Hasil tolak bagi pasangan nombor yang pertama ni, iaitu awak ambil nombor yang besar iaitu 14 tolak 1. 14 tolak 1 ialah 13. Lepas tu tengok pasangan nombor yang kedua ini. 2 dan 7. 2 dan 7. Kita cari hasil tambah 2 dengan 7. 2 tambah 7 ialah 9. Kemudian cari hasil tolak. 7 tolak 2 ialah 5. Okey, dah siap. Kenapa kita nak buat hasil tambah hasil tolak? Kenapa? Sebab saya nak awak tengok ungkapan algebra yang ni. Tengok sebutan kedua. Sebutan kedua ialah 9. Ini nombor 9. Jadi saya nak tengok pasangan nombor mana satu apabila kamu buat hasil tambah hasil tolak boleh dapat 9. Oh, ini kan 2 dan 7. Nampak tak 2, 7 di sini? Ini 9 di sini. Jadi pasangan nombor inilah iaitu 2 dan 7 boleh menghasilkan 9, nombor 9. Sini, 7 tambah 2, 2 tambah 7 ialah 9. Oh, boleh match dengan nombor 9 di sini. Jadi, kita ambil pasangan nombor 2 dan 7, kita tulis. Okey, kita tulis. Nanti tunggu sekejap, saya tukar warna. Okey, kita tulis. Kita lukis garis dahulu, macam ni. Gariskan bahagian kiri lebih besar.
lebih besar. Kenapa? Sebab kamu kena tulis ini X. Ini awak tengok sebutan pertama. Ungkapan ini ada sebutan pertama, sebutan kedua dan sebutan ketiga. Awak tengok sebutan pertama. Minggu lepas cikgu bagi tahu sebutan pertama ini kita panggil ni lajur A, ini lajur B, lajur C lah. Sebutan pertama saya tulis A, sebutan kedua cikgu tulis B, sebutan ketiga C. Jadi ini kedudukan bagi ABC. So awak tulis ini A, C, B lah. Okey, A ialah X dengan X. Kenapa X dengan X? Sebab X darab X menghasilkan X kuasa 2. Jadi lajur yang pertama, lajur A ni untuk kita tulis jawapan A lah, lajur A. Lajur C ni, lajur C untuk kita tulis jawapan C, jalan kerja C, 14. Kita nampak 14. Jadi maksudnya sini kena jawapan di bawah ialah 14. Tadi kita sudah dapat jawapan ini X kuasa 2. Lajur A jawapan ialah X kuasa 2. Lajur A awak tengok A sebutan yang pertama ni X kuasa 2. Jadi lajur A akan dapat jawapan X kuasa 2. Lajur C ni jawapannya 14. Awak tengok C 14. Jadi awak tulis 14 di bawah. Dan tadi kita pilih 2 dengan 7. Jadi awak tulis sini 2, 7. Ataupun awak boleh tulis 7, 2. Mana-mana satu pun boleh. Saya tulis 2 dengan 7 lah. 2, 7, 2, 7. Lajur ketiga ialah B. Untuk sebutan B ni lah B, jawapan 9X. Di sini kena dapat jawapan 9X. Macam mana dapat 9X? Kita darab silang dahulu. Kita darab silang. Saya lukis ini macam X. Ini darab silang. X, tengok lajur A. X darab dengan 7 akan dapat jawapan 7X. X darab 7, 7X. X darab 2, 2X. 2X macam ni. Dan lepas tu awak kena tengok tanda di sini. Awak tengok ini 9X tanda positif. 14 pun tanda positif. Kalau tanda positif, kalau kedua-dua tanda di sini positif, semuanya positif. Jadi kamu letaklah tanda positif. Letak tanda positif di depan nombor 2, letak tanda positif di depan nombor 7. Begitu juga dengan sebutan ini 7X, awak letak tanda positif. 2X, letak tanda positif di depannya. Jadi kita sudah dapat jawapan, kita semak. Ini lajur A, X dari atas, mula dari atas. X darab X dapat jawapan X kuasa 2. Tengok lajur C. Nombor 2 darab nombor 7 ialah 14. 2 darab 7, 14. Positif 2 darab positif 7 ialah positif 14. Lajur ketiga B. Ini B. 7 ataupun positif 7X tambah positif 2X. Dapat positif 9X. Jadi jawapan kita, jawapan ialah, jawapan di mana? Jawapannya di sini pelajar. Jawapannya di sini. Ini jawapan dia pelajar. Jadi awak tulis jawapan X tambah 2 dan X tambah 7. Macam ni. Ni jawapan. Yang lain semuanya jalan kerja. Jalan kerja. Okey, kita tengok contoh kedua. Contoh kedua. Okey, faktorkan ungkapan berikut. Ini ungkapan yang ada 3 sebutan. Sebutan pertama, pemboleh ubah ada kuasa 2. M kuasa 2. Sebutan kedua, pemboleh ubahnya M dengan kuasa 1. Dan sebutan ketiga ialah nombor 6.
Jadi, kalau kamu nampak ungkapan yang berbentuk macam ni, biasanya kita guna kaedah darab silang. Kita selesaikan guna kaedah darab silang. Maksudnya kamu faktorkan ungkapan ini guna kaedah darab silang. Mula-mula kita cari faktor-faktor bagi 6. Faktor-faktor bagi 6 iaitu 1 darab 6 ialah 6. Lepas tu berapa darab berapa dapat 6? 2 darab 3. Ya, sini sudah ada jawapan. 2 darab 3, betul. Jadi, faktor-faktor bagi 6 ada ini 1, 6 dan 2, 3. Maksudnya ada 6 nombor tapi dia ada 2 pasangan nombor lah. Pasangan nombor yang pertama ialah 1, 6. Ini pasangan kedua. Pasangan yang kedua ialah 2 darab 3. Lepas tu kita cari hasil tambah dan hasil tolak. Hasil tambah ataupun hasil tolak. Hasil tambah dan hasil tolak. Kita lihat pasangan nombor yang pertama, ini pasangan yang pertama 1, 6. Kita cari hasil tambah 1 dengan 6. 1 tambah 6 ialah 7. Lepas tu cari hasil tolak. 6 tolak 1 ialah 5. Tengok pasangan kedua nombor ini 2, 3. Kita cari hasil tambah bagi 2 dengan 3. 5. Tengok pasangan kedua. Hasil tambah 2 tambah 3, 5. Lepas tu cari hasil tolak 3 tolak 2, 1. Kita semak ungkapan tadi. Awak nak dapatkan nombor 7. Kenapa? Sebab sebutan kedua ada 7. Jadi kita tengok mana satu pasangan nombor apabila awak membuat operasi tambah ataupun operasi tolak boleh dapat 7. Pasangan nombor yang pertama kan 1 dengan 6. 1 dengan 6. Saya pilih ini. Kenapa? Sebab saya nampak sini ada 7. Jadi saya pilih 1 dengan 6. Saya ambil 1 dengan 6. Kaedah ni mungkin susah sikit bagi awak. Tak apa. Okey, awak tulis sini. Okey, awak lukis garis. Macam ni. Ini 2M kan? 2M ialah 2M darab M. Lepas tu sini awak cuba letak 1, 6. Okey. Kemudian kita cuba selesaikan. Okey. Ini 2M darab M ialah 2M kuasa 2. Sebutan atas darab sebutan bawah. 2M darab M ialah 2M kuasa 2. Ni 1 darab 6 ialah 6 lah. Positif. Lepas tu darab silang. Tadi sebutan atas darab sebutan bawah dapat jawapan. Sebutan lajur kedua pun sama. Sebutan atas 1 darab sebutan di bawah 6 dapat jawapan 6. Lepas tu untuk lajur ketiga, untuk dapatkan jawapan lajur ketiga awak kena darab silang. Maksudnya ambil lajur pertama 2M ini darab silang. 6 darab 2M darab 6 ialah 12M. Ini M darab 1, 1M. Awak cuba cari hasil tambah. Boleh tak dapat jawapan 7M? Tak boleh. Jadi tak boleh. So, kita cuba lagi. Kalau macam ni, awak kena cuba tukar kedudukan 1 dengan 6. Macam ni. Tadi saya letak 1 di atas, 6 di bawah. Sekarang saya letak 6 di atas. 1 di bawah. Macam ni. Lepas tu kita darab atas 2M darab bawah M. 2M darab M ialah 2M kuasa 2. Ini 1 darab 6 ialah 6. Kemudian kita darab silang. 2 darab M ialah 2M. Ini 6 darab M ialah 6M. Kita cuba cari. Boleh tak dapat jawapan 7? 8M. Tak boleh.
Kita cuba lagi. Sebenarnya awak kena cuba banyak kali. Cuba sehingga awak dapat jawapan 7M. Faham 7M? Maksudnya ini. Saya rasa kaedah ini agak susah untuk awak. Ramai pelajar mungkin dia tak tahu nak cari jawapan sebab ada nombor 2 di depan. Kalau macam ni, saya rasa saya cuba kaedah yang lebih senang untuk awak lah. Ini saya rasa mungkin awak tak faham lah. Okay. Padam. Saya padam ni dulu. Okey, kita cuba awak tukar, kita guna kaedah ini 2M kuasa 2 tambah 7M tambah 6. Ini 2, awak darab dengan 6. Dia akan menjadi M kuasa 2 tambah 7M tambah 12. Ambil nombor 2. Kita tak mahu nombor 2 di depan ini. Saya hanya nak pemboleh ubah M kuasa 2. Tak mahu 2. Tak mahu 2. Jadi, saya ambil ini 2 darab dengan 6. Darab dengan 6. Dia akan jadi 12. Lepas tu baru kamu cari macam tadi. Cari faktor bagi 12. Iaitu 1 darab 12. 2 darab 6. 3 darab 4. Jadi ini faktor bagi 12 iaitu 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Kemudian awak cari hasil tambah atau hasil tolak bagi ketiga-tiga pasangan nombor iaitu 1 tambah 12 ialah 13, 12 tolak 1 ialah 11. Ini 2 tambah 6, 8. 6 tolak 2, 4. Ini 3 tambah 7. Pasangan nombor yang ketiga dapat 3 tambah 4, 7. 4 tolak 3 ialah 1. Jadi saya pilih, saya dapat ini. Kenapa pasangan nombor ini? Sebab saya nak 7. Saya nak 7. 7 di sini. Tengok, sini ialah 7. Pemboleh ubah yang kedua, sebutan yang kedua. Pemboleh ubah ini, sebutan kedua ini ialah 7M. Jadi saya pilih pasangan nombor yang ketiga iaitu 3 dan 7. So saya tulis sini jawapan jalan kerja. Awak tulis M, 3, 4. Okey, kita darab dari atas, mula dari atas ke bawah. M darab M, lajur pertama M darab M ialah M kuasa 2. Lepas tu 3 darab 7, 12. Ini darab silang, ini akan dapat 3M, ini dapat 4M. Semuanya positif, 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 positif. Okey, kenapa? Sebab sebutan, awak tengok sebutan kedua tanda positif. Sebutan ketiga pun tanda positif. Jadi semuanya positif, awak letak positif lah. Lajur pertama, awak ambil nombor pemboleh ubah atas ini M darab M. Darab akan dapat M kuasa 2. Lajur kedua, positif 3. Darab positif 4 ialah positif 12. Lajur ketiga, darab silang. 3 darab M darab 3 dapat 3M. M darab 4 dapat 4M. Jadi kamu cari hasil tambah. 3M tambah 4M ialah 7M. Lepas tu, awak tulis jawapan. Dia macam ni, pelajar jawapan dia. M tambah 3. M tambah 4. Lepas tu, bahagi. Okey.
Kamu bahagi, tadi awak darab dengan pelajar, tadi awak darab dengan 2, sekarang kamu kena bahagi dengan 2. Ambil 3 bahagi 2, lepas tu 4 bahagi 2, dapat jawapan ini. Kalau tak boleh bahagi, maksudnya 3 bahagi 2 tak dapat bahagi sebab ni pecahan, jadi awak tulis 2 di depan lah. 2M tambah 3. Lepas tu M 4 bahagi 2 ialah 2. Macam ni. Ni dia punya jawapan. Boleh belajar? Cikgu, yang last tu saya tak faham sangat, cikgu. Yang jawapan. Ini. Oh, mungkin di bahagian sini awak tak faham. Dia macam ni. Tadi saya darab 2 kan. Tadi saya ambil ini 2 darab dengan 6. Apabila jawapan akhir, saya dapat ini M tambah 3, M tambah 4. M tambah 3, M tambah 4. Awak kena bahagi dengan 2 lah. Sebab, kenapa bahagi 2? Sebab tadi awak darab 2. Lepas tu, awak bahagi 2. Mula-mula awak darab 2. Sekarang, awak bahagi 2. M tambah 3 bahagi 2 dan M tambah 4 bahagi 2. Ambil nombor 3 bahagi 2 dan nombor 4 bahagi 2. Pemboleh ubah M tak payah bahagi dengan 2. 3, kalau 3 nak bahagi 2, dapat nombor perpuluhan ni pecahan. 3 bahagi 2 ialah pecahan. Kita tambah pecahan. Jadi awak tulis 2 di depan. Tulis 2 di depan, maksudnya di sebelah M lah. Dia akan jadi 2M. Dan 3 tulis balik saja nombor 3 salin balik. Lepas tu ungkapan yang kedua, M tambah 4 bahagi 2. Jadi 4 boleh bahagi tepat dengan 2. 4 bahagi 2 dapat jawapan 2. Tulis M tambah 2. Boleh? Faham, cikgu. Tak faham? Tak apa, saya terangkan semula. Kalau saya, tadi mula-mula saya guna kaedah yang agak susah, mungkin awak tak faham lah. Mula-mula saya, dia macam ni, mula-mula dia macam ni. Ni macam ni punya. Tadi mula-mula saya guna kaedah ini untuk cari jawapan. Tapi saya rasa kaedah ini awak kena cuba banyak kali. Awak tengok nampak tak dia ada cubaan pertama, cubaan kedua. Maksudnya awak kena cuba banyak kali baru boleh dapat jawapan. Lepas tu saya rasa mungkin awak kurang faham dan saya tukar, saya guna kaedah inilah. Darab ini 2 darab dengan 6. Saya rasa kaedah ini lebih banyak pelajar faham. Kalau saya guna kaedah cubaan-cubaan, awak cuba banyak kali. Awak nampak tak? Tadi saya sudah cuba 2 kali pun tak dapat jawapan. Saya cuba 2 kali pun tak dapat jawapan. Mungkin ada pelajar dia suka kaedah ini. Tapi saya rasa kebanyakannya akan rasa susah kalau guna kaedah ini. Awak tengok kaedah yang pertama ini. Sini 2M kan, 2M kuasa 2, jadi awak kena tulis 2M dan M. Kenapa? Sebab 2 darab 1 ialah 2, M darab M ialah M kuasa 2. So, tadi kita dapat faktor-faktor bagi 6 ialah 1 darab 6, 2 darab 3 kan. Lagi? Okey, ini sahaja. Lepas lepas tu kamu cari hasil tambah hasil tolak. Tambah tolak. Ini 7, ini 5. Ni 5 dengan 1. Lepas tu cikgu pilih ini kan, awak ingat tak? Mungkinlah saya rasa susah untuk awak. Lepas tu cikgu pilih ini, awak ingat tak? Tadi cikgu kata saya pilih ini. Kenapa? Sebab dia boleh menghasilkan 7. Lepas tu saya cuba kan, awak nampak tak? Tadi saya cuba 2M, M. Lepas tu saya letak 1 dengan 6. Tadi saya cuba macam ni dan saya tak dapat jawapan. Lepas tu saya cuba lagi. Oh, tengok dia cuba 2 kali. Dia guna ini. Okey. Dia dapat jawapan. Contoh ini. 2M, M. Lepas tu dia letak 3 dan 2. Dia boleh dapat jawapan. Kaedah ini awak kena cuba banyak kali. Awak boleh buat macam ni. Awak kena cuba banyak kali. Macam ni. Macam ni. Ataupun macam ni. Dan ini. Dan ini. Mana saya tulis sini lah. 2M. M.
Cuba banyak kali, faham tak? Cuba banyak kali macam ni. Ada 4 kali cubaan. Cuba sehingga awak dapat jawapan, boleh jawapan kamu boleh menghasilkan ungkapan macam ni. Saya rasa kaedah ni mungkin awak tak faham. So, saya guna kaedah yang saya ajar tadi. Okey, awak tengok contoh ini. Ambil ini 2M kuasa 2 tolak 11M tolak 6. So, awak ambil ini 2 darab dengan 6. Jadi, dia akan jadi M kuasa 2 tolak 11M tolak 2 darab 6 ialah 12. Okey. Sekarang sebutan pertama ni tidak ada nombor, dia hanya ada pemboleh ubah M sahaja. Jadi kaedah ini lebih sesuai untuk awak sebab awak mungkin faham sikit. So kita cari faktor-faktor bagi 12. Faktor-faktor bagi 12 ialah 1 darab 12, 2 darab 6, 3 darab 4. Kemudian kamu kena cari hasil tambah, hasil tolak. Hasil tambah ataupun hasil tolak. Ini dapat 13. Lepas tu ini 11. Tambah ialah 8. Tolak ialah 4. 7 dan 1. Okey. Lepas tu awak pilih pasangan nombor ini. 1 dengan 12. Kenapa saya nampak nombor 11 di sini? Sebab pemboleh ubah sebutan kedua 11. Ada nombor 11. Jadi saya pilih ini 11. So saya ambil pasangan nombor ini. So awak letak M dan 1, 12. Awak tulis 1, 12. Macam ni. Okey, awak darab dari atas ke bawah. M darab M ialah M kuasa 2. 1 darab 12 ialah 12. 1 darab 12 ialah 12. Tapi awak tengok di sini dia tanda negatif. Tanda negatif. Awak kena berhati-hati sikit. Ini tanda negatif. Jadi awak kena cubalah. Maksudnya awak kena cuba. Mungkin awak letak sini positif. Ini negatif. Kenapa? Sebab positif darab negatif akan menghasilkan negatif. Letak positif di depan 1. Okey, tanda negatif di depan nombor 12. Ambil ini positif darab negatif ialah negatif. 1 darab 12 ialah 12. Okey, lajur ketiga ini, lajur ketiga kamu kena buat hasil darab. M darab dengan negatif 12 ialah negatif 12M. M darab positif 1 ialah positif 1M. Untuk lajur ketiga, kamu cari hasil tambah. 1M tambah negatif 12M akan mendapat negatif 11M. Jadi saya sudah dapat jawapan M. Awak tengok pemboleh sebutan di bawah M kuasa 2, negatif 12 dan negatif 11M. Dia sama dengan semua sebutan yang ada dalam ungkapan yang diberi. Jadi jawapannya awak tulis M tambah 1 dan M tolak 12. Ini bukan jawapan akhir. Kenapa? Sebab tadi saya sudah darab 2 dengan 6, 2 darab dengan 6. Sekarang kamu kena bahagi dengan 2. Jadi maksudnya sini bahagi 2, 1 bagi 2, 12 pun kena bagi 2. Oleh sebab 1 bagi 2 adalah pecahan ataupun nombor perpuluhan. Jadi awak tak payah bagilah, awak ambil itu 2, tulis di depan macam ni. Tulis 2 dan M. 1 tulis balik, tambah 1. Okey, ungkapan kedua. 12 bagi 2 ialah 6. Jadi tulis jawapan 6 lah. Macam ni, ini jawapan dia. Okey ya? Ada kaedah ni senang sikit. Kalau awak tak guna kaedah ini, awak guna kaedah yang pertama, macam tadi saya sendiri pun cuba banyak kali baru boleh dapat jawapan. Kalau awak guna kaedah pertama, awak kena cuba macam ni, belajar. Macam ni, 2M, M, awak cuba. 1 dengan 6, awak cuba macam ni. Ataupun 2M, M, 6 dengan 1. Ataupun 2M, M,
2 dengan 3 macam ni, ataupun 2M darab M 3 dengan 2. Awak cuba sebanyak 4 kali baru boleh dapat jawapan. Mana satu jawapan. Kalau awak guna kaedah ini, kaedah kedua ini, awak darab 2. Kenapa? Sebab saya tak mahu sebutan pertama ini M kuasa 2 ini, tak mahu nombor 2. Kalau tak ada nombor 2, lebih mudah untuk awak buat. Dia tinggal pemboleh ubah M saja, MM. Jadi tak keliru, awak tak keliru. Okey. Pelajar. Susah? Boleh cikgu. Boleh ya? Saya lebih suka awak guna kaedah kedua. Tak faham boleh tanya. Okey. Kita tengok soalan ni. Okey. Awak nampak tak? Ini ungkapan macam ni, kamu kena guna kaedah darab silang untuk cari jawapan. Kaedah darab silang. Sebab dia ada 3 sebutan. Sebutan pertama P pemboleh ubah P kuasa 2. Sebutan kedua pemboleh ubah P sahaja dengan kuasa 1. Jadi kalau nampak macam ni, kamu guna kaedah darab silang. So, awak tukar ungkapan ini supaya 5 ni tak ada. Hilangkan 5. Macam mana kita darab 8 dengan 5. Ambil ini 5, pindah ke sini. So, 5 darab 5 darab 8, 8 darab 5. 5 darab 8, 8 darab 5 ialah 40. Okey, macam ni senang sikit. Lepas tu, cari faktor-faktor bagi 40. 1 darab 40. 2 darab 20. Lagi. 5 darab 8. Macam ni lah saya dapat. Okey. Ada lagi tak? Faktor-faktor bagi 40. 1 40, 2 darab 20, 5 darab 8. Ada lagi tak? 40 boleh. Kalau awak tak tahu nak cari jawapan, awak cuba bahagi. Boleh guna kaedah bahagi. Awak ambil 40 bahagi 1, 40 bahagi 2. Ni 40. 40 bahagi 2 ialah 20. Lepas tu 40 bahagi 3. 40 tak boleh bahagi dengan 3. Kamu akan dapat nombor perpuluhan. Jadi kalau, okey. Oh, ada lagi satu lah. 40 bahagi 4. Okey, 40 bahagi 4 ialah 10. Oh, cuba 40 bahagi 5. 8. Jadi sini, saya tambah lagi 1. 4 darab 10. Lepas tu 40 bahagi 6. Tak boleh bahagi kan? 40 tak boleh bahagi dengan 6. 40 bahagi 7. 40 tak boleh bahagi dengan 7. 40 bahagi 8. Dapat 5. 40 bahagi 8 ialah 5. 40 bahagi 9. Tak boleh bahagi. 40 bahagi 10. Dapat 4. 40 bagi 11 tak boleh bagi. 40 bagi. Okey, so kita dapat. Awak boleh tahulah ini faktor-faktor di sini. Nombor-nombor di sini, semua ini ialah faktor-faktor bagi 40. Tapi kita biasanya guna kaedah darab macam ni. 1 darab 40 ialah 40. 2 darab 20 ialah 40. 5 darab 8 ialah 40. 4 darab 10 ialah 40. Jadi awak cari hasil tambah hasil tolak. 1 tambah 40, hasil tambah atau hasil tolak. 1 tambah 40, 41. 40 tolak 1, 39. 2 tambah 20, 22. 22 tolak 2, 18. Ini hasil tambah 13 ataupun hasil tolak 8 tolak 5, 3. Hasil tambah 14. Kalau cari hasil tolak 6. Okey. Wah, banyak jalan kerja. Dan kemudian kita pilih, ambil pasangan nombor yang mana satu? Inilah kenapa.
4 dan 10. Kenapa saya nak nombor 6? Sini 6. Ada nombor 6. Jadi awak ambil pasangan yang keempat. 4 darab 10. Jadi saya tulis sini jalan kerja. P darab P 4 dan 10. Macam ni. Okey. Kita cuba. P darab P ialah P kuasa 2. 4 darab 10. 40. Tapi awak tengok. Dia ada tanda negatif. Jadi macam mana cikgu? Ayo, tanda negatif. Kalau awak tengok sini, tanda negatif. Kalau awak tengok ni 40, depannya tanda negatif. Jadi awak kena letak macam ni lah. Mungkin ini negatif, ini positif. Ataupun kemungkinan ini positif, ini negatif. Faham? Okey, awak kena cuba. Tunggu sekejap, saya padam. Okey, saya padam. Saya cuba. Okey, kalau awak letak macam ni. Ni positif, ini negatif. Dan awak cuba lagi satu. Sini negatif. Macam ni. Dua-duanya jawapan sama. Cuma tanda positif dan tanda negatif dia saya letak tak sama. Maksudnya ini 4 saya letak positif di sebelah kanan. 4-nya saya letak negatif. Tengok macam mana. Tengok jawapan dia. Ini positif darab negatif ialah negatif. Sini positif darab negatif ialah negatif. 4 darab 10 ialah 40. Kemudian lajur yang ketiga darab silang. P darab negatif 10 ialah negatif 10P. P darab positif 4 ialah positif 4P. Lepas tu kamu cari hasil tambah. So 4P tambah negatif 10P ialah negatif 6P. Yang ini. Sekarang kita tengok jalan kerja yang kedua. P darab P kuasa 2. Negatif darab positif, negatif. 4 darab 10 ialah 40. Lajur ketiga darab silang. P darab 10 ialah 10P. P darab negatif 4 ialah negatif 4P. Kemudian cari hasil tambah. 4P, negatif 4P tambah 10P akan dapat 10 positif 6P. Jadi awak semak. Awak semak. Okey, semak ungkapan tadi. Ungkapan tadi macam ni pelajar. P kuasa 2 tambah 6P tolak 40. Jadi awak tengok mana satu jawapan sama dengan ungkapan yang diberi. Maksudnya sama dengan soalan yang diberi. Ini kan pelajar. P kuasa 2, negatif 40 dan positif 6P. Yang ini kenapa tak sama? Sebab sini. So, untuk soalan macam ni awak kena cuba banyak kali lah. Ada setengah pelajar dia dah mahir, dia tengok saja boleh dapat jawapan. So, jawapannya di sini pelajar, dia punya jawapan ialah P tolak 4, P tambah 10. Tapi ini bukan jawapan akhir. Kenapa? Sebab tadi awak darab 8 dengan 5. Sekarang awak kena bahagi dengan 5. Okey, P tolak 4 bagi 5. P tambah 10 bagi 5. Jawapan ini sebab 4 bagi 5 pecahan ataupun 4 bagi 5 ialah nombor perpuluhan. Jadi tak payah bahagilah. Terus ambil itu 5 tulis di depan. Ini ialah P tambah 2. Kenapa? Sebab 10 bahagi 5 ialah 2. Jadi jawapan akhir di sini pelajar 5P tolak 4, P tambah 2. Susah? Senang? Faham cikgu. Boleh? Boleh ke tak boleh? Ayo, kesiannya. Boleh cikgu. Boleh ha? Okey, awak faham tak kenapa saya tak pilih jalan kerja yang pertama ini? Sebab tanda ini negatif. Kenapa boleh dapat negatif? Disebabkan di sini ya pelajar. Sini.
Okey, dia macam ni. Kalau kamu nampak, awak nampak sebutan ketiga tanda negatif. Sebutan ketiga tanda negatif. Dan sebutan kedua tanda positif. Awak kena letak nombor yang besar tanda positif. Kamu ingat kalau macam tu. Maksudnya awak tengok ini jawapannya negatif. Sini negatif 40. Jadi awak tengok sebutan kedua positif. Dia adalah positif. Jadi awak letak nombor yang besar, awak letak positif lah. Nombor yang besar awak letak positif. Kalau sebutan kedua ni tanda negatif. Kalau sebutan kedua tanda negatif. Jadi nombor yang besar you kena letak tanda negatif macam ni. Maksudnya nombor yang besar ialah 10. 10 awak letak tanda negatif lah. Okey. Mungkin awak keliru sikit tanpa saya tunjuk. Okey, yang ni kita cuba buat ini. Kita buat 4H. 4H. Ini 9 darab dengan 4. Kenapa? Sebab saya tak mahu itu nombor 9. Saya tak mahu 9. Tak suka sangat sebab macam ni susah nak buat. Jadi, kita ambil 9 darab dengan 4. 9 darab 4 ialah 36. Okey, 9 darab 4 ialah 36 macam ni. Okey, cari faktor-faktor bagi 36. Faktor-faktor bagi 36 ialah 1 darab 36, 2 darab 18, 3 darab 12, 4 darab 9 lah. 4 darab 9. Okey. Ini sajalah, saya rasa tak adalah. Ini saja faktor-faktor bagi 36. Kemudian awak cari hasil tambah hasil tolak. Hasil tambah ataupun hasil tolak. Bagi keempat-empat pasangan nombor. Hasil tambah, kita cari hasil tambah 36 dan 1 37. Hasil tolak 36 tolak 1 35. Ini 18 tambah 2 20. 18 tolak 2 16. 15, 9, 13 dan 5. Okey. Lepas tu kamu tengok, mana 12? Kenapa saya tak nampak 12? Mana 12? Kenapa tak ada 12? 12. Ayuh. Mana satu? Kena pilih mana satu. Ayuh. Tak ada 12 Okey, tak apalah, kita cuba one by one. Cikgu, 6 darab 6. Ya. Kenapa saya tertinggal 1? 6 darab 6. Betul lah, thank you. Jadi, sini ada 12 lah. So, kita pilih ini. Thank you. So, kita pilih ini. Saya sudah terlepas pandang. Lupa, ada 6 darab 6. Okey, kita pilih pasangan nombor ini 6 darab 6. Kenapa? Sebab boleh menghasilkan 12. Okey, so kita letak, okey, tadi cikgu kata, awak nampak tak? Ini 36, dia tanda negatif. So, sini kamu kena letaklah tanda, ini tanda positif lah. So, ini tanda positif. So, di sini kamu letak negatif. Kenapa? Sebab negatif darab negatif ialah positif. Kenapa cikgu letak negatif? Kenapa cikgu tak letak positif? Sebab sini sebutan kedua ialah tanda negatif. Kalau sebutan kedua tanda negatif, jadi awak kena letak sini negatif.
tak boleh letak positif dan negatif. Kenapa? Sebab kalau letak sini positif, negatif, jawapan di sini ialah negatif. Saya tak mau tanda negatif, saya nak positif. Jadi you kena letak negatif, negatif. Kalau, okey, mungkin awak tanya, cikgu kalau saya letak positif dengan positif? Okey, saya padam. Okey, saya tunjuk beberapa jalan kerja supaya awak faham apa yang saya sedang explain. In color. Okey, macam ni. F, 6, 6. Saya letak positif, positif. Okey, so you tengok. Awak tengok ini dulu. F darab X, F ialah F. Ini akan jadi positif 36. Tapi jawapan di sini dia adalah positif 6F, positif 6F. Awak tengok jawapan dia jadi positif, positif. Saya tak mau positif. Awak tengok jawapan dia positif 12F. Sini tanda positif. Saya tak mau tanda net positif. Saya nak tanda negatif. Faham negatif? Kenapa negatif? Sebab sini negatif. Sebab sebutan kedua dia punya tanda depan tandanya negatif. Jadi awak tak boleh letak ini positif, positif lah. Maksudnya di sini tak boleh letak positif dengan positif. Awak kena letak negatif macam ni. Negatif, negatif. So kita cuba F darab F ialah F per 2. Negatif darab negatif, positif. 6 darab 6, 36. Okey, darab silang. Negatif 6F, negatif 6F. 6F. F darab negatif 6 ialah negatif 6F. F darab negatif 6, negatif 6F. Cari hasil tambah. Jadi di sini awak akan dapat 12F. Macam ni. Okey, boleh awak faham setakat ni? So, saya nak ambil jawapan ini. Kenapa? Sebab apabila kita lakukan hasil darab, hasil tambah, boleh awak tengok sini. Jawapan yang awak dapat sama dengan soalan yang diberilah, iaitu negatif 12F, negatif 12F, ini positif 36, sini positif 36, sini F, sini F. Tak boleh pilih jawapan di sini, tak boleh. Jalan kerja ni tak boleh, jawapan ni tak boleh sebab jawapan yang awak dapat tak sama dengan soalan yang diberi. Mungkin awak nampak sama tapi sebenarnya tak sama sebab sini positif lah. So kita ambil ini pelajar iaitu F tolak 6, F tolak 6. Okey? Belum siap. Kenapa belum siap? Ini bukan jawapan akhir. Cikgu, kenapa bukan jawapan akhir? Sebab tadi awak ambil 9 darab dengan 4. Sekarang you kena bahagi 9 lah. Bahagi 9. Maksudnya kedua-dua ungkapan ini bahagi dengan 9. Oleh sebab 6 tak boleh bahagi dengan 9. Awak ambil 6 bahagi 9. Ini 6. Tak dapat bahagi 9. Jadi awak tulis tak payah bahagi dan tulislah 9 di depan. 9F tolak 6. Oh, you tak ada tempat tulis. 9F tolak 6. Macam ni lah. Okey ya? Boleh. Sebab 6 tak boleh bahagi dengan macam ni. F tolak 6. Nak bahagi dengan 9. F tolak 6 per 9. 6 tak boleh bahagi tepat dengan 9. Jadi kalau tak boleh bahagi, tak payah bahagilah. Tak payah susah hati, tak payah sakit kepala. Terus ambil itu 9. Tulis di depan F. Macam ni lah. Dia tak dapat bahagi, tak payah bahagilah. Jangan paksa dia, kita buat macam ni. Okey, dah siap. Okey lah. Oleh sebab, okey, ni kita boleh faktorkan, kita boleh kecilkan lagi. So, kita kecilkan ataupun faktorkan 2. So, apabila awak faktorkan ataupun pemudahkan, you akan dapat jawapan 3F tolak 2. Macam ni. Cikgu, mungkin awak tak. Cikgu, kenapa boleh jadi 3F tolak 2? Sebab saya ambil ungkapan pertama ni bahagi dengan 3. Ungkapan kedua saya bahagi dengan 3. Ataupun saya faktorkan mereka dengan 3.
Jadi saya dapat jawapan ni lah. Okey lah. Saya rasa awak sudah, mungkin awak dah rasa susah. Kesiannya. Ayo. Pelajar ni baru bahagian pertama. Ini sebenarnya sambungan dari minggu lepas. Minggu lepas saya ada ajar yang ini. Tapi saya ajar laju sebab saya di sekolah minggu lepas saya rasa. So saya ajar laju. Minggu ni saya sambung lagi. Okey, kita tengok B, 4B. Soalan 4B. 4B, kita cuba buat soalan 4B. 4B. Mana 4B? Okey, ni. Paste. Kita cuba buat soalan 4B. 4B. Ini senang sikit. Kenapa cikgu kata senang? Sebab depan X kuasa 2 tak ada nombor. Jadi tak ada nombor, senang sikit. Mula-mula kita cari faktor-faktor bagi 18. 1 darab 18. Lagi 2 darab 9. Lagi? Ada lagi tak? 3 darab 6. Okey. Ada lagi? Tak ada, itu je. Jadi faktor-faktor bagi 18 ialah 1 darab 18, 2 darab 9, 3 darab 6. Kemudian kamu cari hasil tambah ataupun hasil tolak. Hasil tambah 18 tambah 1, 19. Hasil tolak 17. Ini 9 tambah 2, 11. 9 tolak 2, 7. 6 tambah 3, 9. 6 tolak 3, 3. Okey, kita cari ini 7. Tengok sebutan kedua, 7. 7, mana ada 7? Sini, 7. Maka saya ambil ini. 2, pasangan nombor yang kedua, 2 dan 9. Jadi saya tulis jawapan jalan kerja X dan X. Kenapa X? X sebab ini X kuasa 2. X darab X ialah X kuasa 2. Macam ni pelajar. 2 dan 9, saya tulis 2, 9. Kalau nak tulis 9 di atas pun boleh, 9, 2. Sama sahaja. Okey, tadi cikgu kata kalau nampak sebutan ketiga tanda negatif, jadi awak kena berhati-hati. Sebab di sini awak kena letak, boleh tak saya letak macam ni? Nanti dapat jawapan yang berbeza. Jawapan dia betul tapi tandanya salah. Tadi cikgu kata kalau awak nampak ini 18 tanda, maksudnya sebutan ketiga tanda negatif. Jadi jawapan di sini jawapan di sini kena letak, okey, sini positif, sini negatif. Dia ada satu nombor dengan tanda negatif dan ada satu nombor dengan tanda positif. Dan nombor yang besar kena guna tanda positif. Nombor besar ialah 9. 9 kena letak tanda positif. Sebab ini positif 7. Kalau awak dapat negatif 7 macam ni, barulah awak letak. Kalau negatif 7, 9 you kena letak tanda negatif. Kalau ini negatif 7, negatif 7x. 9 ini 9, awak letak kena 9 kena jadi negatif. 2 kena letak positif. Kalau awak nampak ini negatif. Sebab apa? Sebab negatif. Jadi nombor yang besar letak tanda negatif. Kalau ini positif, nombor yang besar you letak tanda positif. Mungkin you keliru lah. Okey, saya padam. So, kita selesaikan. X darab X ialah X kuasa 2. 2 darab 9, 18. Positif, negatif, negatif, positif, negatif. Darab silang, X darab 9 ataupun X darab positif 9, positif 9X. X darab negatif 2, negatif 2X. Kita cari hasil tambah. 2X tambah 9X ialah positif 7X.
Jadi jawapan yang awak dapat, semua jawapan yang awak dapat sama dengan soalan yang diberi, iaitu X kuasa 2, negatif 18 dan positif 7X. Jadi jawapan dia adalah X tolak 2, X tambah 9. Okey. Mungkin awak rasa susah. Kalau saya tunjuk, kalau macam ni pelajar, X kuasa 2 tolak 7X tolak 18. Kalau macam ni, sini awak kena letak positif 2, ini sini negatif 9. Sini negatif 18 masih sama. Sini awak tengok X darab negatif 9 akan jadi negatif 9X. X darab positif 2 ialah positif 2X. Macam ni, cari hasil tambah. So, ni dapat negatif 7X. Nampak tak perbezaannya? Kalau, okey, awak tengok soalan B. Kalau awak nampak sebutan ketiga tanda negatif dan sebutan kedua tanda positif. So, di sini nombor yang besar letak tanda positif lah. Letak tanda positif. Nombor yang kecil letak tanda negatif. Kalau awak nampak dua-duanya tanda negatif macam ni. Contoh ini, tolak 7X tolak 18. Jadi dua-duanya tanda negatif. So, nombor yang besar tolong letak tanda negatif lah. Nombor yang kecil letak tanda positif. Kalau awak nampak, so di sini contoh inilah C. Soalan C ni sama dengan contoh ini. Tolak 7X tolak 18. Kalau awak nampak, mana satu soalan? Mana satu soalan saya sudah lupa. Tak apa. Kalau nampak, ini soalan ni kot. Kalau nampak sini positif pelajar, ini positif, ini negatif. So you kena guna okey. Kalau nampak positif 4 dengan negatif, positif dengan negatif. Jadi ini tadi cikgu kata kalau nampak positif dan negatif, jadi dia macam ni lah pelajar. Tadi macam ni, 6. Ini mana? Sini. Positif dan negatif. Jadi awak kena guna ini dua-duanya negatif, tanda negatif, bukan letak positif. Kenapa? Sebab sini sebutan kedua ialah negatif. Okey, faham tak? Kalau nampak sebutan ketiga tanda positif, tapi sebutan kedua ni tanda negatif. Awak jangan letak tanda positif di sini. Maksudnya tak boleh letak positif. Awak kena letak dua-duanya negatif supaya boleh menghasilkan positif dan di sini negatif menghasilkan negatif juga. Okey, kita lihat soalan 4C. 4C. Kita cari faktor-faktor bagi 24. 1 darab 24, 2 darab 12, lagi 3 darab 8, 4 darab 6. Okey. Mana satu pasangan nombor boleh menghasilkan 5, nombor 5? Sekarang awak bagi jawapan. Mana satu pasangan nombor? Pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, pasangan keempat. Mana satu pasangan nombor? Belajar? 3 darab 8. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya ambil 3 dan 8. Saya letak 3, 8. Kenapa? Sebab hasil tolak 3 dengan 8 boleh dapat 5. Okey, awak tengok sini. Ini negatif. Kalau ini negatif, awak kena letak 3 dan 8. Sini negatif, sini positif. Kenapa saya letak 8 negatif?
Kenapa saya tak letak 8 ni tanda positif? Sebab saya nampak 5 tanda negatif. So, nombor yang besar negatif lah. Kalau awak nampak ini 5 positif. Jadi, nombor yang besar ialah positif. Boleh? Kenapa saya tak letak dua tanda yang sama macam ni? Tolak 3, tolak 8. Sebab negatif dan negatif menghasilkan positif. Saya tak mahu positif. Saya nak negatif. Kenapa saya tak letak positif-positif? Sebab positif-positif menghasilkan positif juga. Macam ni tak boleh. Ni tak boleh. So, saya ambil positif 3, negatif 8. So, kita dah harapkan mereka dapat macam ni. Lepas tu darab silang, negatif 8x, positif 3x. Cari hasil tambah, positif 3x tambah negatif 8x ialah negatif 5x. Okey ya? Boleh? Boleh cikgu. Boleh tak kalau... Boleh. Okey, kalau saya terbalikkan situasi tadi macam ni, x kuasa 2 tambah 5x tolak 24. Yang ni, macam mana? Macam ni lah. Okey, 3 dengan 8. Jadi, 8 kita letak tanda positif. 3 letak tanda negatif. Sebab nanti dia akan menghasilkan positif 5. Ini negatif 24. So, ini x darab 8 ialah positif 8x. Ini x darab negatif 3 ialah negatif 3x. Macam ni. 3x, negatif 3x tambah 8x ialah positif 5x. Awak nampak perbezaannya? Tanda dia berbeza. Kalau tanda berbeza, jawapan yang dihasilkan pun berbeza. Walaupun awak nampak semua nombor sama, tapi tanda dia berbeza, itu jawapannya berbeza. So, untuk soalan C, 4C, jawapan ini pelajar dia punya jawapan di sini. Pelajar, yang ini penting. Kenapa saya guna banyak masa untuk buat ini? Sebab ini penting. Awak akan nampak soalan macam ni dari Form 1, Form 2 sampai Form 5. Yang ini penting bagi pemfaktoran, kaedah darab silang paling penting. Sebab tu saya minggu lepas saya ajar sikit, minggu ni saya pun ajar lah, dan saya guna banyak masa untuk ajar. Sebab ini penting. Okey, so soalan 4C, jawapan ni ni jawapan dia. X tambah 3, X tolak 8. Yang ni tak payah bahagi 2, bahagi 5, bahagi 9. Tak perlu. Sebab tadi kamu dapat pemboleh ubah ni, X kuasa 2. Okey. Okey.